Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal kurubin wa ala sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiyatu sahabati ajma'in wa ani tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa khususan ruhin Muhammad Nasir bin Abdullah syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. صراط الذين أنعمت عليهم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بنورك اهتديت وبفضلك استغنيت وبك أصبحت وأمسيت. ذنوبي بين يديك نستغفرك ونتوب إليك. أما بعد فقد قال الله تعالى في الكتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud adalah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan contoh ikutan yang paling terbaik bagi kamu, bagi sesiapa yang mengharapkan Allah dan negeri akhirat dan mengingati akan Allah dengan sebanyak-banyaknya. Sadaqallahul azim. Sidang hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah wa syukrillah, petang ini kita dapat bertemu kembali membincangkan berhubung dengan fiqh sirah, perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita baru saja membaca berhubung dengan dakwah secara terbuka yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila dakwah itu dilakukan secara terbuka, sudah tentulah terjadi react, ya, ataupun tindak balas daripada golongan-golongan jahiliyah ada masa itu. Bismillahirrahmanirrahim.
Dengan penerangan itu, Mekah mula diledaki dengan api kemarahan. Rasa jengkel dan bantahan membuak di kalangan mereka apabila mendengar seruan yang terbuka menuduh orang-orang musyrikin dan penyembah-penyembah berhala sebagai sesat. Ianya bagaikan halilintar yang memanah awan mendung, lalu berdentumlah guruh dan kilat. Lantas bergoncanglah suasana yang selama ini damai dan tenteram. Lantaran itu, orang-orang Quraisy bingkas bangun untuk mengekang kemarahan suatu perubahan yang tiba-tiba sahaja tercetus. Mereka bimbang ianya akan mengganggu tradisi-tradisi mereka dan apa yang mereka pusakai daripadanya. Para sahabat sahabiah yang dirahmati Allah sekalian, memang penyembahan berhala itu telah terjadi ratusan tahun. Dalam tempoh yang berkenaan, bukan tidak ada gulungan-gulungan yang membawa kebenaran kepada mereka sebelum daripada lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada, yaitu rahib-rahib, rabai-rabai, pendeta-pendeta, padri-padri yang membaca kitab-kitab Injil yang asal, menyatakan ketuhanan kepada mereka. Tetapi semua ini ditentang. Ada di antara mereka yang dibunuh. Ada di antara mereka yang ditangkap dan dipenjarakan. Ramai yang dihalau keluar tidak dibenarkan duduk di bumi Mekah. Maka mereka ini terpencil. Tinggallah mereka ini di gua-gua. Di antaranya seperti Waraqah bin Naufal, bapa saudara Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha ummul mukminin. Kemudian di kalangan mereka pula terdapat pendeta-pendeta, ahli-ahli syair. Dia penyair-penyair, bukan pendeta, penyair yang haibat-haibat. Sehingga kita tahu mereka setiap tahun mengadakan pertandingan sajak, sloka, gurindam, syair semua di Pasar Uqas. Pasar Uqas itu pasar internasional, antarabangsa. Itu bukan kecil anak yang masuk bertanding di situ. Bukan kaling-kaling orang dia. Memang handal hebat-hebat. Dan sajak-sajak, syair-syair itu sebahagiannya adalah merupakan sajak dan syair-syair ketuhanan. Memuji-muji Tuhan, membesarkan Tuhan. Tetapi sajak, syair, gurindam, sloka ini tidak pernah, not even the words, walaupun satu huruf, satu ayat, mengkritik akan penyembahan berhala yang mereka lakukan. Jadi senanglah mereka. Penyair-penyair ini, penyajak-penyajak ini dipuja, disanjung. Diberikan hadiah-hadiah yang mahal di Pasar Uqas. Sebabnya walaupun sajak itu mengajak ke arah ketuhanan, tetapi tidak ada mengkritik berhala-berhala mereka. Mereka senang. Sedangkan dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah amar ma'ruf nahi mungkar. Menyuruh yang baik, mencegah akan yang mungkar. Adapun penyair-penyair itu semua bawa yang baik aja, yang mungkar tak sebut. Maka orang senang. Dan mereka menganggap awalnya telah saya sebut. Mereka hanya menganggap bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah salah seorang di antara rangkaian penyair-penyair ini. Itu je peringkat awal mereka anggap.
Tu sebab mereka menganggap Quran tu syair sastra bahasa Arab. Tapi bila Nabi kemukakan ayat demi ayat yang turun, mereka rasa tercabar. Mereka tak boleh jawab, ternyata kebenarannya, nampak faktanya, kuat pukulannya kepada berhala. Mereka jadi bingung, maka datang react. Dia berlakulah tindakan. Tindakan yang awal, perasaan. Hati menjadi marah. Tak marah apanya, tak boleh jawab. Nak jawab macam mana Quran? Kan? Mereka tak boleh pergi. Mereka dalam itulah mereka mengamuk, mereka marah, mereka itu, mereka ini. Mulai mereka memerhatikan pula kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW ini. Mendapat sambutan yang baik apabila dibuat secara terbuka. Kemudian yang menyertai Nabi di peringkat awal pula, du'afa wal masakin. Golongan-golongan lemah. Terdiri dari kalangan kebanyakannya para hamba. Mereka ni masuk Islam. Bila mereka masuk Islam, mereka tak taat dah pada Tuhan dia. Sedangkan hamba-hamba ini adalah merupakan manpower dalam kerja-kerja bisnes haram mereka. Ada yang kerjanya buat dan jual berhala. Hamba-hamba ni lah yang tukang ukir, tukang apa semua. Ada yang bekerja berniaga menjual arak. Hamba-hamba ni lah yang pijak segala buah anggur, peram buah tamar. Jadikan arak dan dijual. Dihidang dengan pembesar-pembesar para hamba ni lah. Tiba-tiba mereka masuk Islam, mereka tak ikut dah. Ini menjejaskan perniagaan mereka. Dan perniagaan arak pada masa itu bukan main-main, bukan kecil anak. Menguasai jazirah Arab. Artinya dari segi market dia tu makin besar, tapi petugas, manpower, pekerja dia kurang kerana masuk Islam ni. Maka mereka nampak dah. Ni kalau biar lama sikit lagi, pakai tutup dah kilang arak kita. Tutuplah kedai-kedai nombor, kedai judi kita. Punca Muhammad ni. Itu bagi pandangan mereka. Dia punya view tu macam tu. Oleh kerana itu, kena kerat Nabi Muhammad ni. Kita kena lawan dakwah dia. Bermulalah penentangan. Dan penentangan tu tidak berakhir sampai Nabi SAW wafat. Ya, begitu dahsyatnya. Mereka bangun untuk menentang. Kerana mereka benar-benar faham erti iman yang menolak adanya ketuhanan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka faham kalimah yang dibawa oleh Nabi, la ilaha illallah. La ilaha tu habis buang berhala semua. Illallah, Allah aja. Jadi mereka tahu kalau kalimah ni makin hari makin disambut orang, dan itu yang berlaku. Maknanya produk pengeluaran berhala di kilang-kilang berhala di Mekah makin merosot. Orang akan buang berhala. Orang akan tinggalkan berhala. Dan nanti kita akan lihat insiden-insiden yang berlaku ke atas berhala. Bila sahabat-sahabat ada yang mula masuk Islam, bagaimana mereka mencela, mereka permain-mainkan berhala. Adapun Fathul Makkah itu clearance. Nabi pecahkan semua. Dan mereka tahu saat itu akan datang, tapi bila mereka tak tahu. Mereka tidak boleh mengelak akan kebangkitan dan penerimaan daripada orang ramai. Cuma mereka kena usaha lawan juga untuk kurangkan impak dia. Itu sahaja. Mesti kena punya kebangkitan Islam dah sampai dah. Dia tahu tu. Tapi sekurang-kurangnya dapat delaykan sikit ke, kurangkan sikit impak, gitulah. Di peringkat awal rancangan-rancangan yang mereka aturkan. Kerana kalimah la ilaha illallah ni dalam bahasa Arab. Mereka pun bahasa Arab. Ketika seorang badui datang bertanya kepada Nabi SAW, apakah yang kamu bawa wahai Muhammad? Lalu Nabi SAW menyatakan,
Saya mengajak manusia beriman kepada kalimah la ilaha illallah. Apabila Nabi SAW menyatakan begitu, langsung orang Badui ini menjawab, Izan yuharibu Arabian wal ajam. Dia kata, jaga wahai Muhammad. Kamu akan diperangi oleh orang-orang Arab dan orang-orang bukan Arab. Nun, Parsi, Rom apa semua. Awal-awal dah Badui sebut. Badui yang buta huruf, tapi memahami pengertian bahasa Arab. Apalagi ya di kalangan masyarakat Arab jahiliyah tu, ramai pula penyair-penyair yang pakar-pakar bahasa Arab ni. Bila Nabi menyebut, Qul la ilaha illallah, mereka tahu dah. Habis dah. Sistem berhala akan habis, minum arak dah tak boleh, berjudi. Benda yang kira-kira memenuhi nafsu. Benda tu menjadi income paling utama mereka ratusan tahun. Ruyup nanti, mereka tahu. Jadi sebelum merebak, baik kita halang. Dan mereka tahu, saya ulang balik, mereka tidak akan mampu menghalang. Mereka tahu itu. Tapi sekurang-kurangnya, mereka mencuba untuk mengurangkan impak. Itu saja. Kesan daripada kemenangan Islam tu nanti. Mereka faham apakah artinya beriman dengan kerasulan dan hari kiamat. Ya tu'minuna billahi wa rasuluh wal yaumil akhir. Mereka faham. Maksud beriman dengan Allah, Rasul dan hari kiamat tu. Yaitu pergantungan bulat dan penyerahan yang sejati. Di mana mereka tidak akan ada pilihan lagi untuk menentukan tentang diri dan harta mereka. Apatah lagi terhadap orang lain. Itu yang dia tak nak tu. Selama hari ini mereka memakan harta-harta haram. Melalui perjudian. Melalui penjualan arak. Rompak, samun. Mereka boleh buat sukati aja. Bahkan sampai ke tahap mereka menjual anak-anak yatim melalui perkahwinan yang mereka buat. Sebab itulah Islam mendatangkan sistem syariat perkahwinan ini. Ada waris dia meninggal, serah kepada abang dia misalnya. Tolonglah tengok anak saya ni, anak yatim dah. Kalau saya mati, jaga. Tahu besar budak ni. Dikawinkan dengan seorang saudagar. Dia letaklah mas kahwin 100,000 dinar. Contoh. Lepas. Dia pakai jual gitu aja. Tapi atas nama perkahwinan. Nah, sedap dia. Padahal dia jual budak ni. Ini berlaku. Sehingga akhir budak tu pula bila duduk dengan yang namanya suami bukan macam suami dah. Dia tu macam gundik, macam perempuan simpanan. Kerana sistem jahiliyah itu. Jadi kalau Islam datang, yang ni pun mereka tak boleh nak buat. Mana lagi mereka dapat income yang banyak melalui sistem pelacuran yang ada di kota Mekah. Segala simpang, segala lorong, pelacur sesaja. Ada pelacur kelas bawah. Ada pelacur kelas pertengahan. Ada pelacur kelas atasan. Dia untuk orang besar-besar dia ada. Kalau buka dalam tafsir Fi Zilal, Syahid Said Qutb menceritakan, punca kata dia di antara Allah, Islam, syariat ni melarang. Perempuan pakai gelang kaki boleh, jambuh loceng. Kata Said Qutb, kerana zaman jahiliyah dulu, minta maaf. Zaman jahiliyah dulu. Ada di antara pelacur yang kelas atasan ni, ditandakan dia kalau dia berjalan bunyi loceng di kaki, dirantaikan bubuh loceng. Jadi dia berjalan berentak kaki kelengking bunyi. Maka yang kelas sederhana dan kelas bawah tak beranilah nak pergi ke dia. Ini kira orang besar-besar punya lah. Abu Jahal, Abu Lahab, geng-geng Abu Dapur dia punya. Dia orang tak kausik. Jadi memakai rantai kaki boleh melocengkan itu. Itu dia panggil tasyabbuh. Takut menyerupai, kata Syahid Said Qutb. Wallahu alam. Lepas tu pula dia tak boleh nanti dah nak merompak harta orang, dah tak boleh. Dia tahu. Kerana ajaran yang Nabi-Nabi bawa ni memang ke arah itu dah. Mereka tahu ini.
Ini berarti hilanglah hak ketuanan dan kebesaran mereka terhadap orang-orang Arab lain sebagai pemimpin agama. Lamakah hari ini mereka-mereka Arab Quraisy ini memang dikenali sebagai ialah kira-kira religious leaders lah. Mereka ni pemimpin-pemimpin agama. Disegani oleh seluruh jazirah Arab. Sebab Arab Quraisy dia tabik, angkat tangan. Sebab Kaabah ada di Mekah, itu je. Kaabah tu mereka yang menyelenggarakannya. Tukar kelambu. Ya, bersihkan Hajar Aswad. Siapkan air Zam-Zam. Buat aturan apa semua kalau orang nak masuk buat haji. Sediakan penempatan, sediakan ini benda-benda ni satu. Macam kalau orang dulu macam kuasa mistik lah. Ya. Itu suatu yang something special lah yang mereka dapat. Sejak zaman keturunan daripada Nabi-Nabi Ibrahim apa semua ni. Mereka tu memegang sejarah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tu. Bukan main-main. Hari ni kita tengok filem Mat Kilau. Kita jumpa pelakon Mat Kilau tu minum kopi kat kedai pun kita respect. Betul? Kata, bang, abang yang jadi Mat Kilau. Ya saya dik pelakon. Masya Allah abang. Kita akan respect sebab ada nama Mat Kilau ke dia tu. Padahal bukan. Tapi kita tahu susu galur dan sejarah Mat Kilau tu memungkinkan kita terpaksa respect dia juga. Begitu. Maka orang Arab begitu, Quraisy ini, mereka menguasai Kaabah lama dah. Lepas tu susu galur ke belakang sampai ke Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Ini menyebabkan bangsa Arab lain tu respect dengan dia orang. Mereka boleh buat bisnes berhala, letak sampai beratus-ratus keliling Kaabah, banyak benda. Persoalannya dunia, fulus. Tiba-tiba kalau Islam ni Nabi bawa, dia tu Nabi, siapa dia jadi pemimpin agama kalau tidak Nabi? Ini. Bah kalau Nabi dah naik, sebagai Nabi, sebagai Rasul, dia leader, dah yang lain-lain, ketua-ketua lain ni jadi apa? Ini dia antara benda. Mereka perlu mempertahankan kekuasaan keagamaan kononnya. Begitu. Itu terlalu penting bagi mereka sebab income orang datang buat haji satu hal dah. Berapa ratus tahun tu orang datang buat haji. So ada foreign currency, pertukaran mata wang asing. Bisnes pun jadi maju. Sekali musim haji cukup. Kita dapat table, satu meja sedepa je. Buka sedepa, 4 segi lah sedepa 4 segi. Dapat tepi kat tiang Masjidil Haram. Contoh aja. Lepas tu jual kayu sugi panjang-panjang ni. Cukup dah. Habis satu musim haji beli 3 banglo. Lepas tu baki duit tu dah ada 10-15 juta lagi. Sebab customer tak payah cari. Dia datang duduk aja. Itu baru kayu sugi. Bagaimana bisnes-bisnes lain dengan hotel, dengan apa semua. Jadi mereka tu zaman itu, dia tak adalah hotel macam sekarang. Tapi mereka lah menyediakan petak-petak penempatan musim haji tu. Mereka pada ukuf cara jahiliah. Bila Nabi bawa Islam, hajar cara buat haji tu Nabi alih ke Arafah. Itu yang Nabi sebut Al-Hajjul Arafah. Haji itu Arafah. Sebab sebelum mereka haji di satu tempat lain, bukan di Arafah. Ukufnya di tempat lain. Artinya mereka pun dah ada kerja haji, kerja itu ini semua. Tu kemah tu duit lagi. Ekstra tambah 2 kemah, tambah duit lagi. Dalam kemah nak tilam, duit lagi. Tak selesa nak bantal kecil, duit saja musim haji. Menyebabkan mereka fikir dah. Mereka akan hilang keketuaan, keagamaan itu hilang. Hilang dia jadi ketua dalam bidang agama, hilang semua. Yang tu dia tak nak. Okey, kalau hilang yang tu, dia mengalihlah konon. Buat judi, jual nombor ekor lah, jual arak. Islam datang mengharamkan pula. Kesudah apa tinggal ke kita, kata dia. Oleh kerana itu, sebelum daripada merebak tu, kita kerat. Walaupun kita tahu impak dia, kita tak boleh nak elak dah. Tu punca mereka bangkit dan mengamuk ramai-ramai lawan Nabi. Dengan itu,
mereka tidak dapat melaksanakan apa yang mereka suka, melainkan terpaksa mengikut apa yang diredai Allah dan Rasulnya. Dah benda tu ratus tahun budaya dia tu. Kan senang dia nak kerak buang tu. Tiba-tiba kena ikut Allah Rasul. Tak naklah dia nafsu kan. Jadi kena lawan. Mereka tidak boleh lagi berbuat kezaliman yang selama ini dilakukan terhadap golongan bawahan. Dia para hamba, peniaga-peniaga. Mereka tax, mereka cukai dengan cukai yang tinggi. Dan mereka boleh cakap simple ya dengan peniaga. You take it or you leave it. That's all. Nak peniaga, tak nak kau belah. Sebab seorang je ahli perniagaan keluar, 30 ahli perniagaan lain berebut nak tapak dia tu. Dia bandar international kan, Mekah ni satu dunia. So dia cah tinggi mana orang terpaksa bayar pasal orang nak berniaga. Yang tu akan terlepas lagi. Kerana Islam tidak membenarkan cukai-cukai yang tinggi macam ni. Islam ajar zakat, sedekah, jariah, jizyah, macam-macam nanti datang. Mereka tahu. Kalau itu dah datang payah pula lah kita, kata dia. Mereka tidak boleh lagi melakukan kejahatan-kejahatan yang selama ini dikerjakan siang dan malam. Ada di atas-atas bukit di Mekah tu, pusat-pusat perjudian dan saya katakan pusat permabukan, gitulah. Center di atas-atas bukit tu. Tempat judi, lepas tu tempat mabuk-mabuk minum arak. Ada di bukit-bukit tertentu di sekitar Mekah. Jadi bila ada pusat judi di Malaysia ni atas bukit, atas genting, memang jahiliah tu macam tu lah. Nak sebut. Sejak daripada zaman Nabi lagi, macam tu lah dia orangnya. Tu bila kita boleh nak tu, kena berjuang dah. Sehingga Islam dia dimenangkan oleh Allah dengan perjuangan yang kita buat. Mereka benar-benar faham pengertian iman ini. Mereka tahu. Iman, dia tidak mungkin campur baur. Tidak mungkin. Dia iman itu jelas. Kalau iman taik cicak, yang tu lain. Iman taik cicak memang ada dua warna taik cicak. Hitam ada, putih pun ada, sama berapat. Putih tu kira bersih lah akidah, hitam tu kira kufur. Iman dia tak boleh bercampur baur dengan kufur, mana boleh. Iman aja, kufur dia akan berpisah. Ada firqah. Makanya Umar itu digelar sebagai Sayyidina Umar Al-Faruq. Kerana dia firqah, dia membezakan. Jadi mereka tahu tak boleh nak lebih kurang. Minta-minta tolak ansur. Seminggu minum zam-zam. Pas minggu depan pula minum arak. Lepas seminggu tu zam-zam balik. Seminggu depan minum arak. Jadi dalam sebulan, 2 minggu minum arak, 2 minggu minum zam-zam. Kita nego dengan mamak. Mereka tahu takkan dapat punya. Akan habislah arak tu, dia tahu. Lingkuplah bisnes dia. Sebab itu dia bangkit dan dia tentang. Bukan dia tak tahu kebenaran yang Nabi bawa. Dia tahu. Dan dia pun tahu dia sesat. Sembah berhala yang buta, yang pekak, yang tak boleh bercakap. Sebab itu bila Quran sebut manusia ni, summum bukum umyun fahum la yubsirun, tu berat. Tahap berhala lah. Ya ini kita kena ingat. Justru itulah jiwa mereka enggan untuk menerima situasi yang merugikan ini. Keengganan mereka bukannya atas sebab kemuliaan atau kebaikan, tapi hanyalah kerana seperti difirmankan Allah yang bermaksud, kebenaran itu bukan tidak ada buktinya. Bahkan manusia yang engkar sentiasa suka hendak meneruskan perbuatan kufur dan maksiat di sepanjang hayatnya, sehingga ia tidak mengakui adanya hari kiamat. Ayat 5 Suratul Qiyamah. Dia di mana dalam ayat ni Allah Ta'ala dedah. Punca dia tolak Nabi bukan dia tak tahu kata betul Nabi bawa, dia tahu. Tapi bahasa dia tu sendiri nak berterusan dengan perangai kekufuran dia tak boleh nak tinggal. Ya benda dah habit. Dia kita kata mudah lah, orang nak biasa ambil rasuah ni, pulah kot mana, duduk di mana pun rembat rasuah. Tu jawab dia. Ya ini yang berlaku.
Semua itu mereka faham benar. Akan tetapi, apakah yang bakal mereka lakukan untuk menghadapi seorang lelaki yang benar dan dipercayai? Seorang yang paling dicontohi, membawa nilai-nilai kemanusiaan dan akhlak. Okeylah, ambil keputusan secara konsensus lawan. Soal nak lawan tu macam mana? Yang nak dihadap ni yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Bukan main-main. Semua satu Mekah, seluruh jazirah Arab tahu kata akhlak tu. Tak pernah menipu, tak pernah. Benda buruk ni tak adalah. Dan dia maksum kan? Allah pelihara daripada dosa tu tujuannya. Situ dia orang dah jam dah. Macam mana nak lawan? Nak buat macam mana ke Nabi Muhammad tu? Orang ramai pula percaya ke dia. Kerana memang ternyata akhlak Nabi tu elok. Tak ada satu pun, jangan satulah. Setengah pun tak ada akhlak tak elok pada Nabi. Tak ada. Kalau ada satu aja cukup, akan hancurlah dakwah. Contoh, na'udzubillah min zalik, contoh aja. Tapi tak berlaku. Ana mohon ampun ya Rasulullah, ana sebut ni contoh untuk umat. Contoh, umpamanya orang pernah ternampak Nabi sak curut. Misalan. Tapi tak ada tu. Ternampak. Itu satu cukup. Tu je lah dia pusing. Tak payahlah. Kalau nak cerita Islam ni kesihatan, kebaikan, Islam ni rahmat. Sembang. Aku pernah tengok Rasulullah sak curut dah. Sudah. Ada satu je cukup. Dia akan guna habis-habisan. Tak ada. Itu kata Allah, pelihara, memelihara, menjaga akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun jadi jam. Macam mana pula kita nak buat ni? Nak hala ke mana, nak tentang dia? Mereka tidak pernah menemui tolok bandingnya sepanjang sejarah nenek moyang dan kaum mereka. Apakah yang patut mereka lakukan? Pening juga. Ya. Jelas mereka kebingungan untuk menghadapi kemelut ini. Dan patut benarlah mereka itu berada dalam kebingungan. Memang, tak kata dia aja. Sampai hari kiamat lah. Siapa je menentang Islam mengganggu ulama. Kalau dulu mengganggu Nabi kan, sekarang mengganggu para ulama, maka mereka akan dirasakan dengan kebingungan ini. Kalau sahabat-sahabat sahabiah, tengok TikTok sekarang ni dalam internet pun banyak viral dah. Peristiwa pembunuhan jenderal, bukan main-main, polis di Indonesia. Jenderal pangkat dia dibunuh oleh polis yang lain. Teruklah dengan tembak kat mulut, keluar kat hidung, peluru dari belakang, macam-macam. Dalam TikTok dah banyak dah keluar. Polis bunuh polis. Dia terjadi sekarang ni tengah riuh rendah di Indonesia. Dah dapat tangkap pun jenderal yang mengarahkan. Ketua polis juga. Oh, dahsyat. Beberapa bulan dulu, beberapa tahun dulu, sebelumnya, beberapa tahun dulu, mereka tangkap Habibnya. Ada seorang Habib dia tangkap. Dia tuduhlah macam-macam tu, biasalah. Kemudian Habib ni buat mubahalah. Bersumpah dengan nama Allah, saya tidak mengaku bersalah. Saya sedia untuk dipenjarakan. Habib Bahar. Jadi ni bawa selawat, bawa zikir apa dia kena. Bertahun juga. Saya mubahalah, dia kata, saya bersumpah dengan nama Allah, saya tidak bersalah. Saya berdoa kepada Allah, kamu pihak kepolisian, kata dia, yang melakukan penganiayaan ini akan menerima sentak balasnya daripada Allah. Tu dia cakap beberapa tahun dulu, dia kena 2 ke 3 tahun. Tak lama lepas tu, dia orang gelincir main pula tangkap Habib Rizik. Kabarnya Habib Rizik baru keluar, pun kena beberapa tahun. Hari ketika Habib Rizik nak dipenjarakan, dia diminta, berilah ucapan nak ucap apa. Dia beritahu, saya bersumpah dengan nama Allah, saya tidak melakukan sebarang kejahatan. Bahkan sebarang kesalahan. Kamu mereka-reka begitu gini. Dengan nama Allah saya bersumpah.
Memohon supaya Allah membalas ke atas kalian. Hari ni berlaku polis tembak, polis bersepai. Otak tak ada dalam ni. Tak jumpa otak, berserak habis. Ni habib-habib ulama-ulama doa dia jangan. Jadi puak-puak ni dia tahu. Yang jahiliah zaman Nabi ni. Kalau lawan Muhammad ni kan dia angkat tangan Allahumma je. Sudah kita. Dia tahu tu. Macam mana kita nak buat. Ya. Pernah Abu Jahal, Abu Lahab. Ya. Abu Jahal. Dia nak keluar pergi berniaga. Ini cerita yang masyhur. Dia nak keluar pergi berniaga. Kemudian sebelum dia keluar, dia memang, dia lanyak Nabi habis-habisan lah. Kalau kata dia keluar 6 bulan, 6 bulan tu lah, dia puas hatilah. Dia rembat Nabi dengan ucapan kata macam-macam ni untuk 6 bulan ni macam tu. Jahatnya dia. Hari tu masa nak pergi, dia suruh anak dia pergi. Anak dia kata, buat apa? Kau pergi, kau maki, kau hamun je Muhammad tu. Kau punya taruk rapat punya. Kita nak pergi berniaga dah ni. Dia pergi rombongan besar. Pergilah anak dia. Anak dia pergi, hanyak Nabi, maki, hamun segala apa. Habis semua dia balik. Balik nak gerak keluar dah lah rombongan ramai-ramai. Oh Jahal tanya anak dia, macam mana? Dah ya. Kau maki kau punya ya. Saya taruh rapat punya. Habis Muhammad jawab apa? Dia tak jawab lah ya. Kata Abu Jahal. Tak kata apa, tak ada ya. Dia diam. Dia diam ayah. Tapi saya tengok mulut itu kumat kamit. Macam membaca. Kamu biar betul kata Abu Jahal ya ke? Iya ayah. Macam dia berdoa masa saya maki-maki dia kata dia. Abu Jahal pun macam pendekkan je cerita. Sudahlah jom. Geraklah ramailah rombongan. Bila sampai hari malam mereka berkemah padang pasir. Buat kemah tu memang kelakar lah kalau baca dan sirah tu. Abu Jahal ni dia buat kemah. Mula dia buat bulatan pagar macam tu. Lepas tu kemah kabilah-kabilah ikut dengan dia. Lepas tu dalam tu satu lapis lagi kemah pengawal. Dalam tu sebagai bulat lagi kemah pengawal lagi. Tengah satu je kemah anak dia kat situ. Anak dia yang dia suruh maki Nabi tadi. Dia macam dipagarkan kemah anak tu. Tak apalah. Tengah-tengah malam senyap sepi tu, tengah tidur. Diceritakan datang seekor anjing seperti serigala. Sebesar anak unta. Anjing apa tu? Dia masuk tiap-tiap kemah, dia cium. Dia cium. Jasad-jasad ni dia tinggal. Dia cium-cium, dia tinggal. Sehingga dia sampai ke kemah anak Abu Jahal yang maki Nabi tadi. Dia cium-cium, dia tak tunggu dah. Dia gigit, dia koyak, dia siap. Meraung menjerit. Dia orang pun tergempar, terbangun. Berkejar-kejar pergi, anjing tu pup lompat, hilang. Tengok berselerak dah. Tali perut belah sana, hati belah sini. Kepala putus, muka tersiat. Dibagi dia anjing segala besar ni. Jadi orang jadi macam heboh lah. Heboh. Ya Allah macam mana kelang kabut ni. Abu Jahal kata dah tenang ambil mayat tanam. Saya tahu dia tidak akan terlepas daripada doa Muhammad. Kata Abu Jahal. Aku tahu dah. Hari dulu kemarin aku suruh anak aku maki dia Muhammad. Aku mak kamit mulut tu berdoa. Dan aku tahu sejak bergerak keluar ni. Anak aku takkan lepas daripada doa yang Muhammad telah ungkapkan. Dan sekarang dia dah kena. Ini. Jadi mereka yakin. Mereka tahu jujurnya Rasul itu. Menyebabkan, ialah nak lawan. Tapi nak ambil angle macam mana. Dia orang pun pening, takut. Kan Nabi Allahumma ilahi ya Rabbi. Masak. Macam mana nak buat? Jadi tak mudah juga mereka pun. Setelah puas berfikir. Mereka masih buntu untuk mendapatkan penyelesaian. Melainkan terpaksa datang kepada bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib. Mereka memintanya supaya menghalang anak saudaranya daripada meneruskan kerja-kerja yang sedang dilakukannya.
untuk memperkuatkan alasan agar gesaan itu nantinya menampakkan keseriusan dan benar-benar mereka mengatakan sesungguhnya seruan supaya meninggalkan tuhan-tuhan mereka dan menuduh tuhan-tuhan itu tidak berguna dan tidak berkuasa adalah satu kutukan dan penghinaan yang hebat. Tuduhan itu memperbodoh dan menyesatkan nenek moyang mereka yang turun-temurun berpegang dengan agama ini. Inilah idea yang mereka temui untuk disampaikan kepada Abu Talib. Lalu mereka pun segera untuk menjalankannya. Jadi bincang-bincang buat mesyuarat. Dia rajin mesyuarat ni ada elang dia. Ya. Asal lawan Islam pun masalah elang dapat. Mesyuaratlah. Ringkas ceritanya dapat idea. Iaitulah jumpa Abu Talib. Ya Abu Talib, pak saudara Nabi SAW. Abu Talib yang jaga Nabi selepas Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib tok dia. Abu Talib ni pak saudara dia. Oleh kerana mereka tahu Abu Talib ni pun sayang dengan Nabi. Dan mereka pun ada full respected. Ya, penghormatan yang amat tinggi pada Abu Talib. Dia pun bukan kecil anak Abu Talib ni. Dia orang malu-malu muka juga. Jadi pakai nak serbu song-song tak tentu arah tak boleh. Akhir cari jumpa. Iaitulah beritahu ke Abu Talib bahawasanya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad ni, anak saudara kamu ni, menghina-hina Tuhan kita. Mengutuk Latang, Uzza, Manat, semua berhala-berhala yang ada. Mengata yang bukan-bukan, kata bodoh lah ke berhala apa semua. Padahal berhala ni dulu, Tok Wan kita, Tok Nenek kita pun sembah yang tu juga. Jadi maknanya bila dia kutuk tu, kira kutuk Tok Nenek keturunan kita. Ada orang main bak nasab. Main kata keturunan ni, naik bulu gemar lah bangsa Arab ni. Dia memang itulah dia anunya. Asabiyah tu dia panggil, yang tu lah. Jadi dapatlah modal awal. Sekurang-kurang untuk mula gerak melangkah ni. So kita kena jumpa, kata dia Abu Talib, kena beritahu. Kerana ya mungkin. Boleh jadi Abu Talib pun tak nampak benda ni. Gitu. Itulah pandangan dia. Ibnu Ishaq berkata, beberapa orang lelaki ternama dari kalangan Quraisy pergi berjumpa Abu Talib. So, untuk pergi menghadap Abu Talib ni pun, it is a special selected. Dia bukan sebarang-sebarang, entahlah. Tak. Yang pergi tu pun, lah jenis hebat-hebat juga, bukan orang sebarang. Mereka berkata, wahai Abu Talib, sesungguhnya anak saudaramu telah mengutuk Tuhan-Tuhan kita, mengaibkan agama kita, memperbodohkan akal fikiran kita, dan menuduh sesat nenek moyang kita. Oleh itu, hendaklah kamu halang dia, atau biarkan kami menyelesaikan masalah ini antara kami dan dia. Kamu juga seperti kami yang tidak sama pegangan dengannya. Justru itu biarlah kami menyelesaikannya. Mula pergi cara baik sikitlah. Dia kata begini je lah, wahai Abu Talib. Sekarang begini je, kamu pun tahu. Anak saudara kamu nama Muhammad tu bawa satu agama baru. Tak apalah dia nak bawa tu dia lah. Kerana kita ni sama lagi agama. Dia kita pun sama sembah berhala itu ini. So dari segi ialah kronologi tu kita tu sama. Cuma itulah anak saudara kamu tu dia lain pula agama dia. Dia mengutuk-ngutuk Tuhan kita yang saya, kawan-kawan saya dan kamu juga sembah. Jadi beginilah wahai Abu Talib, kami pun faham. Ya, kamu tu pak saudara dia.
Jadi, kalau kamu tu nak bertindak, kami pun boleh faham tu. Takkanlah kamu nak buat sesuatu yang tak baik ke dia. Sekarang mudah-mudah begini je lah. Kamu dan diam aja. Biar kami jadab Muhammad. Tahulah kami buat apa yang kami nak buat. Akhir datang tu sebagai permakluman tu. Indirectly satu offer. Konon bagi dia mudahlah kerja supaya Abu Talib tu ada unsur pening lah. Tahulah kami buat ni. Kami ada komiti, ada jawatan kuasa. Kita ada think tank kita gitulah. Ya. Abu Talib menjawab cadangan mereka itu dengan suara yang lemah lembut dan menolak permintaan mereka dengan baik. Kemudian mereka pun beredar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menjalankan peranannya untuk menzahirkan agama Allah dan menyeru ke arahnya. Tetapi ditolak oleh Abu Talib secara baik. Kalau istilah tuan-tuan semua, silent no. Gitu kan. Ditolak cara baik. Di akhirnya, Nabi jalan terus. Mereka tak ganggu bila Abu Talib dah tolak tu. Ya. Perbincangan untuk menghalang jemaah haji mendengar dakwah. Sepanjang tempoh tersebut, orang Quraisy digusari dengan satu perkara, yaitu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara terbuka dimulakan beberapa bulan sahaja sebelum hampirnya musim haji. Orang-orang Quraisy tahu bahawa banyak rombongan orang Arab akan datang kepada mereka. Justeru, mereka mesti mempunyai satu jawapan untuk diberikan kepada orang-orang Arab tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar dakwah yang disampaikannya tidak berjaya mempengaruhi mereka. Mereka pun berkumpul di sisi Al-Walid bin Al-Mughirah untuk membincangkan tentang jawapan yang bakal diberikan itu. Ya maka, mereka tahu dakwah ni dia pergi internal dan eksternal. Eksternalnya yakni musim haji umrah, musim haji khususnya. Orang akan ramai datang ke Mekah. Dan itu kebanyakan orang luar. Mereka tak nak nanti Nabi boleh bina rangkaian kekuatan di luar pula. Dan akhir kan berlaku di Madinah tu, Yasrib. Kesudah dengan orang Madinah itulah habis semua Nabi pukul sehingga terjadi Fathul Makkah. Jadi pada awal tu dia orang dah concern dah. Aware ya, dia tahu, dia melihat benda ni. Makanya sekarang ni bila datang musim haji, dia orang tak boleh tahan musim haji ni, orang mesti datang. Cuma kita beritahulah bahawa supaya mereka jangan ikut Muhammad. Sebab Nabi ambil peluang sungguh. Dialah orang dah datang daripada seluruh jazirah Arab. Nabi pergi dari kemah ke kemah, Nabi jumpa individu, Nabi jumpa ketua kaum. Mereka terima tidak, tu cerita kedua dah kan. Yang penting dakwah dulu. Makanya mereka tahu. Nak beritahu, jangan ikut Muhammad. Kenapa? Kerana Muhammad, nak tuduh apa yang tu. Mereka nak jawapan ni biar sekata. Nanti yang ni cakap Nabi Muhammad ni, begini yang ni, macam ni bercanggah-canggah. Susah juga, nanti orang tak percaya. So, kita kena standardize. Satu je tuduhan, sama semua. Supaya diyakini oleh orang-orang yang buat haji ni. Maka mesyuarat-mesyuarat dalam ramai itu. Ada seorang yang paling cerdik di kalangan yang paling bodoh-bodoh semua tu. Nama dia Al-Walid bin Al-Mughirah. Maka mereka minta pandangan dia. Al-Walid berkata kepada mereka, satukanlah pandangan kamu dan jangan berbeza pendapat. Kerana nanti kamu akan saling mendustakan antara satu sama lain. Dia kalau berbeza-berbeza kan, seorang kata, saya betul, yang tu tak betul. Yang tu kata, tuduhan saya yang betul, yang sana tak betul. Kamu dusta-mendustakan. Kesudahnya sasaran kita Nabi Muhammad tu terlepas,
kita pula sama kita balas. Katanya Al-Walid ni. Ya. Kemudian, mereka menjawab, kalau begitu, silalah kamu berikan cadangan. Kata dia. Dia ni cerdik Walid ni. Kalau gitu Walid, kamu je lah. Cuba bagi idea sikit. Kami nak dengar. Jawabnya, bahkan, kamulah yang memberi cadangan. Biar aku dengar. Aku ada lah cadangan aku, makna gitulah. Tapi kamulah dulu, aku pun nak dengar juga. Nanti apa-apa kita sharing togetherness. Share sesama. Ya. Mereka berkata, biar kita kata Muhammad itu adalah seorang pawang. Kita tuduh Muhammad tu pawang. Dia dukun bomoh. Al-Walid menjawab, tidak. Demi Allah, dia bukan pawang. Kita sendiri pernah melihat bagaimana keadaannya para pawang. Sedangkan Muhammad tidak ada lagak pawang dan tidak bercakap dengan bahasa pawang. Tak boleh. Pakaian dia, jalan dia, akhlak dia, tak nampak dia pawang pun. Siapa pun tak percaya. Mereka berkata lagi, kita katakan dia seorang gila. Kalau macam tu kata dia, kita tuduh Nabi Muhammad ni gila. Jawabnya, dia bukan kelihatan seperti orang gila. Kita telah melihat penyakit gila dan kita tahu benar tentangnya. Dia tidak kelihatan seperti dirasuk, bercelaru fikiran dan tak tentu arah. Katanya Walid ni. Kamu jangan cepat ni gila-gila. Tak ada ke Muhammad? Tengok muka tu orang tahu. Dengan jernih, dengan bersih. Muka yang siapa tengok jatuh hati lemah berasa sayang. Gila apanya. Rambut berminyak berkilat cantik. Pakaian dia kemas. Bercakap teratur. Nampak fikiran dia yang matang dan sihat. Apa tu tuduh gila. Tak ke nanti orang pula kata kita semua gila. Tak boleh kata Walid bin Mughirah. Gila tu memang tak lekat. Dia tak ada ciri orang gila tu. Duk seorang, cakap seorang, mana ada. Jadi tak boleh, tuduhan ni tak lekat. Mereka berkata, kita katakan dia seorang penyair. Cadang puak-puak bodoh tadi. Jawabnya dia bukan kelihatan seperti penyair. Karena kita sendiri tahu syair dalam semua seginya. Ya rijisnya, hijaznya, qardatnya, maqbudnya, mabsubnya. Banyak bab-bab syair ni. Rajas. Jadi kita tahu dia bahasa Arab. Tapi yang dia bawa, dia baca nama Quran tu, bukan syair. Tak sama dia kata nak tuduh dia penyair. Bahawasanya itu bukan syair. Tak kena. Dia sepatah sebara dia sebut tu bukan syair tu. Kalau syair lama dah kita boleh lawan. Apa kita tak boleh lawan? Pasal Quran tu. Jadi tuduh dia ahli syair tak kena. Mereka berkata lagi. Kita katakan yang dia seorang ahli sihir. Kalau kata dia orang tukang sihir macam. Boleh. Al-Walid menjawab. Dia bukan seorang ahli sihir. Karena kita pernah melihat tukang-tukang sihir. Dan sihir yang mereka lakukan. Sedangkan Muhammad tu tak pernah meniup dan menyimpul tali sihir. Seperti mereka. Sihir pun tak kena dia kata. Sebabnya ya apa nama ni Mekah ni. Dia dengan Mesir tu dekat. Kan? Orang-orang Mesir kalau datang buat haji tiap tahun kan naik kapal laut. Dekat je. Dan orang-orang Arab Quraisy pun sering pergi ke Mesir berniaga. Dia di Syam tu termasuk Mesir. Jadinya, ialah kita panggil saki-baki, sihir-sihir Fir'aun dulu-dulu ni. Yang zaman-zaman Nabi Musa tu, zuriat-zuriat keturunan-keturunan ahli sihir tu dah ada lagi di Mekah. Di Mesir no. Jadi ada orang-orang Mekah ni yang mengaji dan belajar sihir dengan kita kata ulama-ulama sihir Fir'aun yang zaman-zaman dulu tu ada lagi di Mesir. Orang Mekah ada belajar dengan dia orang ni. So bila dia balik, dia sebarkan ilmu sihir.
Jadi mereka ni ada karakter dia. Rambut bersarai-bai, muka macam hantu. Macam setan muka, ahli sihir. Satu macam tengok mata pun kita naik bulu rema. Dan lepas tu kadang macam tak mandi, bertongkat tak tentu arah. Adalah dia punya karakter ahli sihir. Tapi tengok ke Nabi Muhammad, Muhammad mana ada? Muka sebersihnya, bola mata dia cantik, rambut ikal cantik, lawa. Sihir apanya tak kena. Tuduh dia tukang sihir pun tak dekat. Makna hebat juga mesyuarat dia ni. Yang ni cadang, yang ni tukang hurai, ni cadang, yang ni. Kira serius lah. Mereka bertanya pula, kalau begitu apa yang tak kita katakan? Akhir dia pun pening. Macam ni je lah Walid. Kau dah payah benar. Sihir tak kena. Dukun tidak. Pawang tidak. Orang gila pun tak lekat. Dan nak kata apa ke Muhammad? Kata dia. Mula angin. Ya. Al-Walid menjawab. Demi Allah. Ucapan Muhammad ini sungguh sedap didengar. Akarnya semerbak harum. Dan rantingnya berbuah lebat. Apa sahaja cadangan yang kamu sebutkan ini, pasti diketahui ianya palsu. Tentu dah. Kan, bila berhadapan dengan Quran, terbuktilah kebatilan tu. Tapi cadangan yang paling hampir, dia kata, sikit-sikit lah nak boleh sama sikit, ialah kamu mengatakan dia seorang tukang sihir. Yang tu, boleh sikit lah dia kata. Dia datang dengan kata-kata yang memukau, yang dapat mencerai-beraikan antara anak dan ayah, suami dan isteri, seseorang dengan keluarganya. Dengan sebab sihir itulah mereka bercerai-berai. Ya, yang ni boleh dia kata tuduh sihir. Sebab, jelas sihir ni walaupun kita tak nak tengok kata dia Muhammad ni ikat kain, buhul-buhul lah apa, buat jampi tiup-tiup kat kain merah apa semua ni. Tapi bila dia bercakap tu orang terpukau. Elok suami isteri masuk Islam. Dah, suami dia buat tak peduli pula dah. Jadi dia memecah belahkan masyarakat. Tudahan yang ni cantik. Yang ni boleh lekat, dia kata. Setengah riwayat menyebutkan bahawa apabila Al-Walid menolak semua cadangan yang diberikan, mereka berkata, tunjukkan kepada kami cadanganmu yang tidak ada kecacatannya. Dan tak tera sangat, cuba bagi tahu, dia kata. Lalu dia menjawab, beri aku masa untuk berfikir. Ini satu riwayat yang lain. Maka teruslah Al-Walid berfikir dan berfikir, sehingga ia menyampaikan pandangannya kepada mereka, seperti yang telah disebutkan. Kepada Al-Walid, Allah menurunkan 16 ayat surah Muddassir, iaitu dari ayat 11 hingga 16. 11, 12, 13, 14, 15, 16. 6 ayat, bukan 16, ya, 6 ayat. Firman Allah Ta'ala, innahu fakkara wa qaddara, faqutila kayfa qaddar, thumma qutila kayfa qaddar, thumma nazar, thumma abasa wa basar, thumma adbara wastakbar, faqala in haza illa sihrun yu'mar, sihrun yu'thar, in haza illa qawlul bashar. Suratul Mudassir, ayat 18 sehingga ayat 25 yang bermaksud, kerana sesungguhnya ia telah memikirkan dan mereka-reka berbagai tuduhan terhadap Al-Quran, maka binasalah dia hendaknya. Bagaimanakah dia berani mereka-reka yang demikian? Kemudian ia merenung dan memikirkan berkali-kali jalan-jalan mencaci Al-Quran, tetapi ia gagal. Setelah itu ia memasamkan mukanya, serta ia bertambah masam berkerut. Kemudian ia berpaling dari kebenaran dan berlaku sombong angkuh. Serta ia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dituntut
serta dipelajari dari ahli-ahlinya. Ini tidak lain hanyalah kata-kata rekaan manusia. Peristiwa itu Allah rakam dalam ayat 18-25 surah Mudassir. Nabi baca ni tergamam buntang mata dia terkeluh lidah. Sebab masa mesyuarat tu Nabi tak ada. Macam mana pula Muhammad boleh tahu, kata dia. Menunjukkan itulah mukjizat Al-Quran. Dan nanti insya-Allah kita sambung di dalam kuliah yang akan datang. Terima kasih atas kebersamaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.